Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Syahrizal Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 27 Januari 2020. Kerajaan negeri terus memperketat pemantauan di semua pintu masuk dan keluar utama, terutama lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA, bagi membendung penularan wabak coronavirus di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal berkata, usaha itu penting bagi tujuan pengesanan awal dalam kalangan pelancong dan penduduk tempatan yang datang dari luar negara. Yang penting bagi kita ialah entry point dia. Contohnya di mana mereka datang, ya, bukan hanya kepada pelancong, bahkan juga mungkin rakyat kita yang melancong, yang keluar negara, yang tidak semestinya datang daripada China, yang mungkin mereka ada berada di tempat-tempat tertentu yang kita tanpa mengetahuinya. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media dalam sambutan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Kerajaan Negeri tahun 2020 yang dihadiri lebih 7,000 pengunjung di Kota Kinabalu. Majlis dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni serta menteri-menteri kabinet. Dalam pada itu, Datuk Syafie turut mengajak rakyat untuk terus menghayati perayaan Tahun Baharu Cina untuk memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan harmoni di Sabah. Sementara itu, semua masjid di seluruh negeri ini disaran menganjurkan solat hajat dan doa selamat, memohon agar Malaysia dilindungi daripada sebarang wabak penyakit, khususnya wabak coronavirus. Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Elias Aziz Jaafar berharap umat Islam di negeri ini akan turut serta menunaikan solat hajat berkenaan yang merupakan antara usaha membantu Malaysia terhindar daripada penularan wabak berkenaan sekaligus dipermudahkan urusan pihak berkuasa dalam menangani masalah berkenaan. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Datuk Bongsu juga memaklumkan Masjid Bandaraya menjadi masjid pertama di negeri ini yang mengambil langkah menghadkan kehadiran pelancong ke masjid tersebut. Beliau bagaimanapun menyatakan langkah itu diambil memandangkan ketika ini hanya Masjid Bandaraya yang menjadi tumpuan utama pelancong. Dianggarkan masjid berkenaan menerima kehadiran pelancong khususnya dari China kira-kira 1,000 orang sehari. Penganjuran Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Anjuran Kerajaan Negeri semalam menyerlahkan semangat kebersamaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Majlis yang berlangsung di Kota Kinabalu itu dihadiri lebih 7,000 pengunjung dalam dan luar negara. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina ini bukan sahaja dihadiri masyarakat Cina, malah masyarakat kaum lain bagi merasai kemeriahan sambutan tersebut. Beberapa pemimpin negeri turut hadir dalam majlis ini. Majlis dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal dan isteri Datin Seri Panglima Syuriani Datuk Syuib serta menteri-menteri kabinet. Inilah satu perayaan yang sangat unik di Sabah. Sebab di Sabah kita celebrate berapa macam punya perayaan. Yang hadir bukan sahaja daripada masyarakat Cina, tetapi juga daripada masyarakat Bajau, daripada masyarakat Dusun, masyarakat Kedazan. Begitu juga dengan masyarakat Islam yang ada di sekitar Kota Kinabalu. Kebersamaan kita di dalam meraihkan Tahun Baru Cina ini akan kita kekalkan sampai bila-bila. It's very dynamic. A lot of people enjoying the celebration. It's very rare you can see different races, different background of people enjoying the celebration like that. Itu kita punya budaya orang Sabah. Sebab kaum Cina, kaum Kedazan, kaum Melayu semua bersatu. Itu perpaduan memang baik. Perpaduan macam ini diteruskan sebab kita di Sabah banyak kaum. Majlis Rumah Terbuka berkenaan turut dimeriahkan dengan tarian singa serta persembahan kebudayaan dan artis tempatan. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Anjuran Kerajaan Negeri Sabah ini bukan sahaja mampu menghimpunkan seluruh lapisan masyarakat di negeri Sabah ini, malah ini juga menunjukkan bahawa keharmonian tetap utuh. Selamat menyambut Tahun Baru Cina. Kongsi Macai!
Penganjuran Festival Tahun Baru Cina 2020 Salimpodon Daerah Pitas bukan sahaja berupaya meningkatkan industri pelancongan negeri tetapi juga merancangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan secara tidak langsung juga menjadi serampang dua mata dengan menjadi wadah perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Isna Raisa Munirah Majlis yakin menerusi kejayaan festival itu yang meraih pengiktirafan Malaysia Book of Record dan Asia Book of Record memberi impak positif kepada industri pelancongan terutama dalam mengetengahkan produk tempatan di peringkat global. Ini adalah satu festival yang sangat-sangat bagus untuk mengeratkan perpaduan dan sebab itu saya sarankan juga, saya ingin ambil kesempatan di sini untuk menyeru masyarakat Pitas untuk bila berkumpul di sini sama-sama mencari idea ya untuk majukan Pitas. InsyaAllah saya kira kalau masyarakat kita maju, negara kita maju, negeri kita maju, Pitas juga maju. Beliau menyatakan demikian selepas majlis perasmian pembukaan Festival Tahun Baharu Cina Pitas FTBC 2020 dan penghargaan kepada semua pihak yang memberi komitmen penuh dalam menjayakan program berkenaan disuarakan Pengerusi Penganjur Datuk Seri Rudi Awar. Kita berjaya mencapai kejayaan ini hasil daripada kerjasama daripada semua lapisan masyarakat, berbilang kaum dan bangsa yang ada di daerah Pitas ini khususnya. Mereka adalah tulang belakang terhadap kejayaan yang kita dapat peroleh sijil Malaysia Book of Record dan dengan Asia Book of Record. FTBC 2020 berlangsung selama seminggu disertai hampir 100 gerai selain diisi dengan pameran pelbagai agensi, karnival sukan dan hiburan. Peranan pegawai dan anggota polis bukan sahaja terarah menjaga keselamatan negara tetapi juga turut bersedia membantu golongan memerlukan dan menerusi program jalinan kasih yang dilaksanakan Polis Sabah serta sumbangan orang ramai telah menceriakan Nursiah Gondopoh 41 tahun bersama 7 anaknya. Kisah ibu tunggal itu yang tidak memiliki kediaman pernah tular sebelum ini. Rumah dengan 3 bilik tidur ini berjaya disiapkan dalam tempoh 2 bulan dengan kos RM55,000. Bagi pihak penderma yang terdiri daripada masyarakat kampung dan juga warga PDRM Konjenjen Sabah yang sebelum daripada ini telah bertungkus lumus mengumpulkan derma untuk membina sebuah rumah untuk diserahkan kepada keluarga ini. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penyerahan kunci rumah di Kampung Bongkud Ranau. Usaha yang dilaksanakan pihaknya diharap diteruskan pada masa akan datang dalam membantu kumpulan memerlukan. Dan bagi Nursiah, sumbangan yang diterima dihargai dan sangat bermakna bagi dirinya dan anak-anak. Berterima kasihlah kepada pihak polis yang membantu dan pihak kerajaan semua dan bagian ketua kampung. Mewakili penduduk Kampung Bongkud ini, rata-ratanya menyambut baik inisiatif program jalinan kasih PDRM dalam membantu ibu tunggal berkenaan. Jadi terima kasih kepada PDRM dari sudut dari persepsi masyarakat sekarang. PDRM bukan sahaja sebagai pengamal undang-undang, pengamal keamanan negara, tapi mereka juga menunjukkan contoh sebagai sebuah institusi yang dapat memberikan derma yang begitu indah kepada masyarakat yang memerlukan. Ya, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada golongan-golongan yang telah merancang untuk mengumpulkan dana untuk membina sebuah rumah. Dengan adanya sebuah bangunan ini, sudah pastinya ini akan memberi kelegaan kepada individu yang penerima sebuah rumah ini, yaitu Puan Nursiah Gondopoh dengan anak-anak dia. Umat Islam di negeri ini yang berkemampuan digalakkan untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Demikian Seranan Mufti Negeri Sabah, Datuk Bungsu alias Aziz Jaafar. Menurut Datuk Bungsu, ia merupakan simbol keagungan Islam dan antara rukun Islam yang perlu ditunaikan. Beliau menyatakan demikian dalam forum perdana lambaian Kaabah di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Likas. Datuk Bungsu turut mengingatkan umat Islam agar sentiasa mempertahankan keamanan dan keharmonian di negeri ini demi kebaikan bersama. Lebih 100 orang menghadiri forum perdana berkenaan. Tanggungjawab Sosial Korporat CSR terus diperkasa Majlis Belia Sabah MBS dalam menyantuni kumpulan sasar program terarah kepada golongan belia akar umbi
dalam membantu masyarakat kurang berkemampuan. Presiden MBS Farid Ahmad Sainuri mengakui pelbagai program yang dilaksana itu seiring dengan hasrat kerajaan melahirkan generasi muda yang kekal sehat, juga bebas gejala sosial serta melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Ada merangka beberapa aspek yang kritikal untuk belia Sabah, terutamanya ekonomi, kematangan politik dan juga masa senggang. Kita memastikan anak-anak muda Sabah ni memanfaatkan masa terluang mereka. Satu, kita anjurkan program. Yang kedua, kita bekerjasama dengan kelab belia untuk menganjurkan program. Jadi semua masa mereka occupied lah dengan program-program yang bermanfaat, yang positif. Beliau menyatakan demikian dalam kejohanan Futsal Festival Tahun Baharu Cina Piala Presiden MBS 2020 di Salimpodan Pitas. Penganjuran menarik penyertaan 40 pasukan yang bersaing merebut Piala Presiden MBS kali ke-8, masing-masing melibatkan 10 pasukan wanita dan 30 pasukan lelaki dari seluruh negeri. Para peniaga dinasihat terus mematuhi peraturan yang ditetapkan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baharu Cina 2020. Pematuhan berkenaan perlu memandangkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN HEP Sabah akan terus melaksanakan pemantauan ke semua premis perniagaan. Dan menurut kenyataan yang dikeluarkan pengarah KPDN HEP Sabah George Abbas, hampir 1,000 premis telah diperiksa dan daripada angka itu, sebuah premis di Tambunan telah dikenakan kompaun serta-merta selepas didapati gagal meletakkan tanda harga warna merah jambu bagi barangan harga terkawal. Bagi individu yang gagal mematuhi peraturan berkenaan, boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau kompaun sehingga RM5,000. Manakala bagi syarikat yang melakukan kesalahan tersebut, boleh didenda sehingga RM20,000 atau kompaun sehingga RM10,000. Justru itu, George mengingatkan para peniaga untuk terus mematuhi peraturan yang ditetapkan sepanjang tempoh penguatkuasaan SHMMP Tahun Baharu Cina 2020 bagi mengelak dikenakan tindakan seperti mana yang termaktub dalam Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Muhammad Syahrizal Mawang. Salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.